Bertemu kembali dan selamat datang ke saluran YouTube Sherry on the Move, video ke-74 ruangan Sherry NN berbicara. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan dengan anda pengalaman kali ketiga menyaksikan konsert kumpulan kegemaran saya iaitu Backstreet Boys pada 24 Ogos 2022. Saya turut kongsikan juga rakaman video sewaktu 4 daripada 5 ahli kumpulan yang bertentang mata dengan saya serta melihat poster yang saya pegang di sepanjang konsert itu berlangsung. Saya merupakan peminat setia kumpulan Backstreet Boys sejak dari pelancaran album pertama mereka lagi. Boleh dikatakan saya ini memang peminat gila kerana sejak dari sekolah menengah saya kumpul bermacam-macam poster mereka. Saya juga letakkan gambar-gambar dan juga pelekat di dalam buku-buku sekolah. Saya beli semua album mereka. Saya tahu nama penuh kelima ahli kumpulan, nama samaran, warna kegemaran, tempat lahir, tarikh lahir dan macam-macam lagi. Dan apabila saya katakan saya ini ialah peminat gila kerana pada zaman persekolahan saya sampai berniat dan berhajat untuk berkahwin dengan salah seorang ahli kumpulan itu iaitu Nick Carter. Dalam 5 orang dia lah yang paling saya favourite sekali. Sewaktu di sekolah menengah dulu memang saya teringin untuk pergi ke konsert mereka. Teringin yang saya maksudkan ialah sekadar angan-angan sahaja. Saya tahu hajat itu memang tidak akan kesampaian. Saya sedar sangat mustahil untuk berlaku, sangat mustahil untuk saya pergi ke konsert mereka. Kalau mereka adakan konsert di Kuala Lumpur pun memang saya tahu saya tidak mampu pergi. Maklumlah saya pun masih lagi bersekolah waktu itu. Saya pula duduk di Ipoh Perak. Angan-angan hanya tinggal angan-angan. Baiklah, dipendekkan cerita, buat pertama kalinya saya menyaksikan konsert Backstreet Boys pada tahun 2015. Ketika itu saya dan suami baru selesai melakukan kembara berkereta atau road trip di Amerika. Kemudian saya pulang sebentar ke Australia semata-mata untuk menyaksikan konsert ini pada bulan Mei 2015 di Perth, Australia Barat. Saya seorang sahaja yang pergi ke konsert. Kemudian rezeki menyebelahi saya lagi. Saya menyaksikan konsert mereka pada kali kedua di Vancouver, British Columbia, Canada. T-shirt yang saya pakai ini merupakan t-shirt bersempena dengan konsert BSB DNA World Tour. Suatu pembelian tiket saya juga dapat percuma sekeping CD bersempena dengan album baru yang dilancarkan pada tahun itu. T-shirt ini saya beli sebelum konsert bermula. Ia dijual di luar arena dan di belakang ada tulis tarikh-tarikh konsert yang berlangsung sepanjang tahun 2019, termasuk di luar Amerika juga. Tahun ini ada juga t-shirt yang sama dan di belakang letakkan tarikh konsert sepanjang tahun 2022, tetapi saya tidak beli. Konsert tahun 2019 saya datang dengan bawa poster besar, poster gergasi. Saiznya kalau berdiri pegang poster itu dari paras kepala hingga ke paras lutut memang sangat besar. Inilah kelebihannya apabila beli tiket yang berhadapan dengan pentas. Peluang untuk mereka melihat kita sangat cerah. Saya pegang poster itu di sepanjang konsert. Hanya seorang saja yang perasan yang melihat saya punya poster, iaitu Kevin ya. Beliau sambil menari, kemudian beliau ternampak berhenti beliau berhenti menari. Apabila beliau tengok poster itu, kemudian beliau berikan tanda isyarat, tanda terima kasih kepada saya. Lepas konsert selesai dan apabila saya melihat ke semua laman media sosial Backstreet Boys, mereka telah kongsikan beberapa gambar sewaktu konsert itu berlangsung, dan yang memeranjatkan saya ialah dalam salah satu gambar nampaklah muka saya yang sedang pegang poster di Twitter, Facebook dan juga Instagram. Semua ada gambar saya sambil pegang poster. Sekiranya anda mempunyai Instagram, anda boleh ke bio Instagram saya, pergi ke bahagian highlights dan anda boleh pergi ke BSB DNA 2019 di mana saya kongsikan
IG stories sewaktu saya pergi ke konsert. Dan saya juga turut letakkan gambar-gambar yang Backstreet Boys kongsikan di laman media sosial mereka, di mana adalah muka saya. Di bahagian description di bawah ini, saya akan letakkan link di mana saya telah kongsikan video konsert yang saya pergi pada tahun 2019. Saya telah kongsikan video itu di saluran YouTube ini. Anda dapat lihat dan tonton konsert melalui perspektif saya, yang saya berdiri di hadapan pentas. Pada konsert tahun 2019, saya pakai t-shirt Backstreet Boys yang saya beli pada tahun 96 atau 97. Saya pakai t-shirt itu di waktu saya pergi tuition. Saya selalu diketawakan oleh rakan-rakan tuition waktu itu budak lelaki lah. Walaupun saya sekolah menengah dulu, semua sekolah perempuan, tetapi di pusat tuition ada budak lelaki. Jadi mereka ni selalu ketawakan saya apabila mereka melihat saya pakai t-shirt itu. Ya, t-shirt itu sudah pun berusia lebih daripada 20 tahun. Saya pakai t-shirt yang sama pada konsert 2019. Konsert BSB DNA yang berlangsung pada tahun ini sebenarnya dijadualkan pada tahun 2020. Tetapi akibat daripada pandemik, mereka telah batalkan dan tangguhkan beberapa kali sepanjang tahun 2020 sehingga 2021. Jadi tahun 2022 semuanya kembali seperti biasa. BSB DNA 2022 ini sama seperti tahun 2019, tidak berubah. Copy paste. Rekaan pentas juga sama. Kedudukan mereka berdiri dan menyanyi juga sama. Pada tahun 2019, saya memilih tiket di hadapan pentas di sebelah kiri tangan Backstreet Boys. Dan pada tahun 2022, saya memilih tiket yang berhadapan dengan pentas di sebelah kanan tangan Backstreet Boys pula. Saya inginkan sudut berbeza pula. Kalau dulu di sebelah kiri, kali ini saya mahu di sebelah kanan. Pada tahun 2019, Nick Carter, yang saya tak dapat kahwin dengan dia ni, Nick Carter jarang pergi ke sebelah kiri. Bukan tak ada, tapi jarang. Kerana itulah saya fikir, okeylah tahun 2022, saya mahu duduk di pentas sebelah kanan mereka. Kerana saya tahu saya akan dapat tengok Nick Carter dari dekat dan banyak kali. Seperti yang saya katakan tadi, memang betul kedudukan mereka sama. Dan memang saya dapat lihat Nick banyak kali dengan dari dekat. Malangnya beliau seorang yang tidak tengok poster saya. Ini merupakan salah satu lagi alasan untuk saya pergi ke konsert mereka pada masa akan datang. Untuk pergi ke konsert kali keempat. Jika dibandingkan pada tahun 2019 dan 2022, saya sebenarnya suka lagi kedudukan pada tahun 2019. Kerana pentas dan penonton yang berdiri di hadapan pentas jaraknya sangat dekat. Pada tahun 2019, Brian, salah seorang daripada ahli kumpulan itu, boleh hulurkan tangan dengan jarak dekat. Jaraknya apabila tangan peminat dan tangan Brian boleh pegang. Pada tahun 2022, jarak pentas dan jarak pemegang tiket hadapan pentas ni sudah 2 kali ganda jauhnya. 2019, peminat dan Brian boleh pegang tangan macam tu, boleh pas handphone begitu saja. Kali ini susah. Jaraknya sudah makin melebar. Kalau kedudukan pada tahun ini rapat seperti tahun 2019, saya ada peluang yang cerah untuk bersalaman dengan mereka seperti pada 3 tahun yang lepas. Konsert tahun ini, saya banyak kali dihalang oleh videographer yang memang kebetulan duduk di hadapan saya. Apabila saya ambil video, nampaklah susuk tubuh beliau di hadapan saya. Kemudian pengawal keselamatan yang tinggi, yang botak, asyik ulang-alik di hadapan saya. Dan apabila saya rakamkan video, saya terpaksa crop untuk cover kepala botak beliau. Berbeza pada tahun 2019 kerana di hadapan saya tidak ada halangan dari videographer, fotografer dan juga pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan ada berdiri, tapi tidaklah tinggi dan tidaklah asyik lalu lalang di hadapan saya. Yang pada tahun 2019, pengawal keselamatan hanya berdiri tegak saja macam patung. Agak frust sikit di situ. Walau bagaimanapun, saya tetap gembira.
Alih pula kepada konsert kali ketiga yang saya pergi pada Ogos yang lalu. Pada konsert kali ini, saya bawa poster yang kecil sedikit daripada yang saya bawa pada tahun 2019. Di dalam kotak ini terdapat banyak poster-poster dan gambar-gambar dari kumpulan Backstreet Boys. Poster ini saya bawa pada konsert tahun 2019, tersangat besar. Dan oleh kerana berjam-jam pegang poster ni sampai terkoyak, tetapi berbaloi kerana Kevin berhenti sewaktu menyanyi dan menari apabila melihat saya punya poster. Berbaloi. Tak tahu nak bawa yang mana satu. Ini pun dah koyak. Ini pun dah renyuk sebab saya pernah tampal poster ni di rumah mak saya. Saya akan bawa yang ini. Saiznya sederhana, tidak terlalu besar seperti yang saya bawa pada tahun 2019. Okey, yang ini sederhana, dan satu lagi saya akan bawa kecil saja. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan yang mana saya rasa selesa untuk pegang, dan saya akan bawa yang ini. Mungkin juga saya akan bawa satu lagi sewaktu mereka pegang buah-buahan. Kan? Durian, ciku. Mungkin juga saya akan bawa yang ini. Di sebelah belakang pun ada cerita mereka sewaktu tour mereka di Singapura. Peratan majalah tahun 1996. Polis dah jaga. Hai Canucks. Dah ramai orang. I will cry. I will actually cry. And not for the same happy reason. Yes. Mind you, we also got the tickets up because like the concert was rescheduled. And so we basically this one over here, like the striped collar and the striped bottom is I didn't see that movie. Okey, nak pergi ke pentas sebelah kiri. 3 tahun lepas saya pergi pentas sebelah kanan. Tahun ni sebelah kiri. Yeah, so I'm right outside the room. Oh my, just walking around. Oh my, Oh, abang security kasih gula-gula. Tiket saya ialah berdiri di hadapan pentas juga. Memanglah apabila bawa poster, niat di hati dan berharap agar mereka dapat melihat poster itu. Tapi tidak disangkalah, bukan seorang dua yang melihat poster yang saya bawa, tetapi 4 orang dari mereka. Yang pertama yang menyedari dan nampak poster saya ialah Kevin. Kevin jugalah yang melihat poster saya pada 3 tahun yang lalu. Jadi orang pertama yang nampak adalah beliau. Kemudian yang kedua ialah Howie D. Beliau nampak dan tengok saya dan juga poster saya sebanyak 2 kali. Selepas itu AJ, dan yang keempat ialah Brian. 4 orang yang nampak. Yang tidak nampak poster saya ialah Nick. Beliau lah yang ingin saya kahwin sewaktu umur saya belasan tahun dulu. Hajat masih belum kesampaian. Selepas ini anda dapat tonton video sewaktu mereka melihat saya dan juga poster saya.
it's okay. So Vancouver, ladies, do you recall a time back in the day when you would throw your bras and panties up on stages? Okay, what about tonight we return the favor? Okay, dah habis. Saya jalan kaki sikit nak pergi ke hotel yang berdekatan. Suami saya akan ambil di hotel. Saya ada dalam lobi hotel nak tunggu suami saya datang. Itulah dia sedikit sebanyak saya ceritakan mengenai pengalaman sewaktu menyaksikan konsert Backstreet Boys. Di kesempatan yang lain mungkin saya akan kongsikan dengan anda koleksi poster-poster Backstreet Boys yang saya kumpul sejak album pertama Backstreet Boys lagi daripada tahun 96. Dan seperti yang ini pula tahun 97, banyak, terus sangat banyak. Baiklah, saya berhenti setakat ini. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Walaupun video Ruangan Sherry and Anna Berbicara yang ke-74 ini agak lewat disiarkan kerana saya sangat sibuk. Walau bagaimanapun, waktunya anda luangkan amat-amat saya hargai. Kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang. Kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye!